Dan salam sejahtera serta salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Hafid Olsen dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 5 Ogos 2022. Jangan kongsi berita palsu kerana tindakan ini boleh menyebabkan anda didakwa. Ayuh bersama-sama kita tetapkan budaya tidak pasti jangan kongsi dalam usaha memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kesan buruk menyebarkan berita palsu. Kita mulakan segmen pada hari ini dengan segmen Sahih. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan bahawa mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-375 yang bersidang telah bersetuju memberikan kelulusan bersyarat bagi penggunaan vaksin Spikevax keluaran Rovi Pharma Industrial Services Sepanyol kepada golongan yang berumur 12 tahun dan ke atas. Spikevax sebelum ini telah diluluskan pendaftaran bersyarat bagi penggunaan dalam kalangan individu berumur 18 tahun dan ke atas. Sehingga kini PBKD telah memberi kelulusan kepada vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech dan CoronaVac keluaran Sinovac Life Science Co Limited China dan Pharmaniaga Life Science dan Berhad Malaysia untuk digunakan dalam kalangan individu yang berumur 12 tahun dan ke atas. Kerajaan merangka pendekatan holistik bagi memastikan kebajikan serta kesejahteraan golongan rentan dilindungi daripada dimanipulasi, pengabaian dan juga penganiayaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sesudah itu kerajaan menubuhkan jawatankuasa kabinet bagi kesejahteraan golongan rentan. Menurutnya, jawatankuasa itu adalah platform khas untuk meneliti secara menyeluruh isu berkaitan pusat jagaan golongan rentan di negara ini termasuk pusat jagaan kanak-kanak, orang kurang upaya OKU, warga emas dan pusat tahfiz. Katanya definisi golongan rentan kini diperluas kepada 12 golongan, antaranya gelandangan, individu tanpa dokumen perjalanan, pelarian, pesakit penyakit berjangkit dan miskin. Baik, seterusnya, peranti siswa perkasa, keluarga dan juga mahasiswa keluarga B40. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh KECOM berkenaan dengan pengagihan peranti siswa kepada mahasiswa yang layak di bawah fasa 1 dijangka akan bermula pada penghujung bulan Ogos 2022 atau pada bulan September 2022. Manakala pengagihan peranti di bawah fasa 2 pula dijangkakan dapat dibuat pada bulan Oktober atau bulan November 2022 memandangkan permohonan fasa 2 sedang dibuka mulai 1 Ogos hingga 30 September 2022. Dan bagi penerima peranti untuk fasa 2 pula, pemohon turut diperluas kepada pelajar asasi di bawah KPT, pelajar matrikulasi, Institut Pendidikan Guru IPG, Kolej Vokasional dan tingkatan 6 2 semester di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia serta kepada pelajar Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara di bawah Kementerian Pelancongan. Baik, seterusnya, pemansuhan keperluan mengisi dan melengkapkan ciri kad pengembara dalam aplikasi MySejahtera adalah terpakai kepada semua pengembara warga negara dan bukan warga negara tanpa mengira status vaksinasi. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, keperluan vaksinasi bagaimanapun masih tertakluk kepada ketetapan syarikat penerbangan. Pemasuhan berkenaan yang berkuat kuasa Isnin lalu diumum Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin. Khairi dilapor berkata, kelonggaran itu diputuskan berikutan keadaan sistem kesihatan kini berada pada tahap baik dan terkawal serta bertujuan memudahkan prosedur operasi standard SOP kemasukan pengembara ke negara ini. Pasukan Petugas Khas bagi Penambahbaikan Budaya Kerja Perkhidmatan Kesihatan HWCITF selesai melaksanakan kajian menyeluruh secara kuantitatif dan kualitatif berhubung budaya kerja perkhidmatan kesihatan di Kementerian Kesihatan KKM. Pengerusi HWCITF Profesor Datuk Insinyur Dr. Siti Hamisah Tafsir berkata, pihaknya akan mengesyorkan cadangan penambahbaikan berdasarkan hasil penemuan dan analisis dijalankan, termasuklah laporan siasatan insiden kematian pegawai perubatan siswazah PPS di hospital. Jelas beliau, HWCITF kini dalam proses permunian laporan akhir yang akan dikemukakan kepada Yang Berhormat Menteri dan pengurusan tertinggi KKM pada minggu hadapan.
Baik, hujan lebat di kawasan pusat bandar Johor Bahru turut menjejaskan Hospital Sultanah Aminah HSA. Katanya banjir kilat berkenaan turut menenggelamkan kawasan letak kenderaan sehingga menyebabkan beberapa kenderaan mengalami kerosakan. Setakat ini tiada sebarang kerosakan dan perkhidmatan berjalan seperti biasa. Baik, seterusnya kita saksikan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Setiausaha Polis Malaysia berkenaan dengan op tapis khas Siri 5 sasaran di sekatan jalan raya di stesen JPJ Balai Hentian Awam ICQS, CIQS, RNA Lebuh Raya, SJR dan sempadan serta Pangkalan Haram, di mana dari 27 hingga 29 Julai, Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman dan JSJN semua kontingen telah menjalankan operasi tapis khas Siri 5 di seluruh negara. Operasi ini melibatkan 1,864 pegawai anggota daripada JSJN dan dibantu oleh agensi-agen dadah kebangsaan AADK iaitu seramai 107 orang serta Jabatan Pengangkutan JPJ seramai 153 orang. Baik, seterusnya kenyataan media Ketua Polis Daerah Semporna melihat kepada isu video memaparkan perbuatan kanak-kanak memanjat bahagian belakang lori tangki Petronas di daerah Semporna, di mana pada tarikh 29 Julai 2022 telah tular satu video berdurasi 1 minit 24 saat yang dimuat naik di laman Facebook We Are Malaysian yang memaparkan sekumpulan 3 orang kanak-kanak telah memanjat bahagian belakang sebuah lori tangki Petronas. Siasatan yang jalankan mendapati kejadian berlaku berhampiran stesen minyak Petronas di Batu 2 Jalan Bubul, Semporna, Hala Ketawau, di mana 3 orang kanak-kanak yang sedang bermain di tepi jalan telah mengejar sebuah lori tangki Petronas yang sedang bergerak perlahan selepas keluar dari stesen minyak berkenaan. Baik, seterusnya kenyataan media Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ini berkenaan dengan satu kes tular posting kes kanak-kanak autism dikatakan didera seorang guru, di mana pada 28 Julai 2022 pihak polis IPD Johor Bahru Utara telah terkesan satu posting oleh pemilik akaun Facebook Cik Puan Zeti berkenaan pengaduan polis oleh seorang ibu yang menyatakan anak lelakinya seorang kanak-kanak autism telah didera oleh guru terapi di sebuah pusat terapi yang terletak di kawasan Sekudai, Johor. Saya makan didapati isu yang divarakan oleh pemilik akaun itu adalah satu kes yang masih dalam proses siasatan pihak polis IPD Johor Bahru Utara. Dan selepas siasatan awal ke atas pengaduan tersebut, kanak-kanak terbabit telah dirujuk ke Hospital Kulai untuk mendapatkan rawatan dan pemeriksaan lanjut. Dan berkait ini pihak polis akan mendapatkan laporan perubatan mangsa secara rasmi sebelum kertas siasatan dikemukakan kepada pihak Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan selanjutnya. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda infografik berkenaan dengan rawatan antiviral Paxlovid yang berkesan untuk pesakit COVID-19. Seperti mana yang tertera bahawa terbukti bahawa obat antiviral Paxlovid berkesan untuk merawat pesakit COVID-19 bergejala ringan. Baik, pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Jawatankuasa telah bersetuju untuk melakukan satu program jualan lebih murah keluarga Malaysia mulai pada bulan hadapan. 5 kementerian akan bergabung tenaga untuk sama-sama bersama dengan KPDNHCP untuk melaksanakan program ini. Kementerian-kementerian tersebut adalah selain pada KPDNHCP sendiri, dia akan melibatkan Kementerian Pertanian, MAFI, dia akan melibatkan Kementerian Pembangunan Luar Bandar, KPLB, dia akan melibatkan Kementerian Koperasi, KOSKOP, di bawah Tan Sri Nohoma, dan dia juga akan melibatkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Gagasan satu keluarga, satu rumah
turut selari dengan aspirasi keluarga Malaysia memperlihatkan komitmen kerajaan menyediakan rumah yang mencukupi, mampu dimiliki, berkualiti dan berdaya huni, termasuk memperkasakan kediaman berkonsepkan transit ataupun transit oriented development, terutama untuk golongan muda. Jelajah spasi keluarga Malaysia, udah berlabur ke bumi kenyala, ajulah nangga pameran kementerian dan jualan ke logam Malaysia. Aram kita nurun ke hari kejaya, jamin kerja ke logam Malaysia. 5-7 Ogos 9 pagi sampai 9 malam Di dataran perayaan Petrajaya Kuching, Aram kita sama berabe. Baik, bertemu kembali. Penyelarasan cuti hujung minggu, kita perlu tunggu perkenan Sultan Johor. Cadangan penyelarasan semula cuti hujung minggu bagi negeri Johor akan dipersembahkan untuk mendapat pandangan serta perkenan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ia susulan daripada hasil mesyuarat ketiga kerajaan negeri yang membincangkan mengenai cadangan berkenaan. Menurut Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi, mesyuarat yang dijalankan turut melibatkan wakil-wakil sektor kerajaan, swasta, pendidikan, pemain industri, termasuk perbankan dan juga Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF. Penyelarasan itu juga akan membabitkan lebih 500,000 pelajar serta 1.764 juta tenaga kerja di Johor. Beliau berkata dalam satu kenyataan yang dikeluarkan di Facebook rasminya. Baik, para peniaga dinasihat agar tidak menggunakan situasi inflasi sebagai alasan untuk menaikkan harga barang. Jelas Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, meskipun paras inflasi negara berada pada tahap 3.4%, namun masih terdapat barangan yang mencatatkan peningkatan harga melebihi paras harga siling. Tambah Anwar, usaha menangani sebarang kenaikan harga barangan akan terus dipergiat bagi memastikan golongan berpendapatan rendah khususnya tidak terbeban. Sementara itu, Anwar mengulas lanjut berhubung video tular minyak masak paket yang terapung di laut baru-baru ini. Menurutnya, tiada sebarang bukti insiden minyak masak berhampiran Pulau Jawa itu dibawa dari Malaysia. Seorang lelaki tampil menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuala Krai kemarin selepas memuat naik status di Facebook yang menghina anggota polis sedang bertugas. Pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, suspek yang berusia 40 tahun itu berasal dari Kuala Krai direman sehari untuk siasatan lanjut sebelum diberikan jaminan polis. Hasil semakan juga mendapati suspek mempunyai rekod lampau di bawah Seksyen 380 Kanun Keseksaan, manakala ujian saringan air kencing didapati negatif dadah. Datuk Muhammad Zaki berharap kes berkenaan dapat dijadikan pengajaran buat masyarakat supaya tidak mudah memaknai tuduhan dan juga status yang memberi persepsi negatif kepada pihak berkuasa tanpa usul periksa. Dalam pada itu, polis menumpaskan satu sindiket penipuan tawaran kerja dengan menjual barangan tidak wujud melalui laman sesawang, membabitkan kerugian kira-kira RM800,000 berikutan penahanan 5 individu kemarin. Ketua Polis Daerah Sepang, Asisten Komisioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, mereka yang ditahan dalam sebuah jam 11.45 pagi itu, 4 warga tempatan terdiri daripada 3 lelaki dan seorang wanita serta seorang lelaki warga Thailand. Katanya sindiket itu dikesan beroperasi sejak beberapa bulan lalu dengan menawarkan kerja sebagai jurujual untuk mangsa mensasarkan barangan tidak wujud dalam talian. Berdasarkan kepada MO yang kita buat siasatan mendapati bahawa iklan tawaran kerja ini dibuat di platform FB dan Instagram. Apabila ada bakal mangsa memohon kerja, suspek akan memberikan tugasan kepada mangsa untuk membuat pembelian dari syarikat online yang dicipta oleh sindiket. Mangsa perlu membuat bayaran
jumlah harga yang ditunjukkan dalam iklan syarikat online ini. Selesai membuat bayaran, mangsa akan menerima 10% dari bayaran yang dibuat. Mangsa akan dibayar berdasarkan kepada tugasan dia 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali berdasarkan kepada jumlah komisen yang diterima. Dan kemudiannya, mangsa tidak akan diberikan apa-apa bayaran. Seorang penganggur ditahan kerana dipercayai memiliki 5 kilogram dadah jenis syabu, 10 biji pil psikotropik dan 7 biji pil kuda di Jalan Wakaf Cik Yeh, Mukim, Padang Enggang kemarin. Pemangku Kota Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata, lelaki terbabit ditahan pada jam 12.06 tengah malam selepas pihaknya menerima maklumat berkaitan aktiviti pengedaran dadah di kawasan berkenaan. Lanjutan daripada itu, pemeriksaan dilakukan di dalam sebuah kereta Proton Preve dipercayai milik suspek dan menjumpai bungkusan plastik berwarna merah di bahagian tempat duduk penumpang hadapan yang mengandungi ketulan kristal decaki syabu seberat 5 kilogram. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap kerajaan dapat menaikkan 2 kenaikan gaji tahunan KGT secara khas serta kenaikan gaji minimum penjawat awam kepada RM1,800 sebulan sebelum Parlimen dibubarkan. Presiden QPEX, Dato' Adnan Mat berkata, ia penting bagi meringankan beban penjawat awam, terutama kumpulan pelaksana yang semakin terbeban dengan kenaikan harga barang dan kos sara hidup. Jelasnya, permintaan QPEX untuk menaikkan 2 KGT tersebut adalah munasabah memandangkan tiada pembaharuan yang begitu ketara dilakukan oleh kerajaan untuk mengkajinya sejak pilihan raya umum PRU yang lalu. Baik, seterusnya, sebuah hospital kerajaan di Kedah membuat permohonan maaf kepada seorang lelaki atas kesilapan mengenakan caj RM100 untuk pemeriksaan kesihatan bagi pengesahan ketidakupayaan orang kurang upaya OKU bagi tujuan pendaftaran dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM baru-baru ini. Caj pemeriksaan kesihatan bagi pengesahan ketidakupayaan orang kurang upaya daripada pegawai perubatan atau pengamal perubatan bagi tujuan pendaftaran dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM adalah berdasarkan Perintah Fee Perubatan 1982. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Dr. Osman Warijo dalam satu kenyataan maklumkan berdasarkan perintah bayaran caj sebanyak RM100 akan dikenakan kepada individu yang berhasrat untuk mendapatkan pengesahan berkenaan. Bagaimanapun menurutnya, bagi individu yang kurang berkemampuan, pengecualian boleh diberikan terhadap caj pemeriksaan kesihatan oleh pengarah hospital atau seseorang yang dilantik berdasarkan peruntukan sedia ada, iaitu pengecualian diberikan kepada luar dan pesakit kelas 3. Baik, seterusnya, sebanyak 24,265 tempahan diterima bagi keseluruhan model keluaran perusahaan automobil kedua Sdn Bhd Pro 2 pada Julai tahun ini, meskipun pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan SST tamat pada 30 Jun lalu. Turut memberangsangkan jualan untuk tempoh Januari hingga Julai dengan peningkatan sebanyak 48.7% kepada 145,689 unit berbanding 97,945 unit yang dijual bagi tempoh sama tahun lalu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2, Datuk Seri Zainal Abidin Ahmad berkata, permintaan yang tinggi didorong faktor pembeli yang ingin menikmati harga pelepasan cukai jualan. Seorang penjawat awam yang bertugas di bahagian penguatkuasaan sebuah jabatan kerajaan di negeri Terengganu direman 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah berjumlah RM35,000. Individu berkenaan disyaki menerima rasuah sebagai balasan untuk membantu kes mahkamah yang dikendalikan olehnya. Perintah reman itu dikeluarkan Magistret Nordiana Abdul Aziz selepas permohonan dibuat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Terengganu di Mahkamah Magistret Kuala Terengganu. Menurut sumber SPRM, penjawat awam berusia 40-an itu ditangkap hasil daripada operasi yang dijalankan oleh SPRM selepas menerima laporan berkaitan kes tersebut. Suspek ditahan di sekitar Bandar Kuala Terengganu pada jam 4.15 petang semalam. Penahanan penjawat awam itu dibuat bagi siasatan di bawah Seksyen 16-A-B Akta SPRM 2009.
Seramai 1,010 guru baharu lantikan tetap DG41 berasal daripada Sarawak ditempatkan di sekolah rendah dan menengah dalam negeri kelahiran mereka. Angka itu merangkumi penempatan bagi tahun 2022 hingga 31 Julai tahun ini. Timbalan Menteri Pendidikan II, Datuk Muhammad Alamin berkata, disebabkan bilangan graduan berasal dari Sarawak yang menepati keperluan option di sekolah bagi negeri tersebut masih belum mencukupi. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah menempatkan seramai 1,603 orang guru berasal daripada Semenanjung ke sekolah di Sarawak bagi tempoh yang sama. Jumlah kekosongan penjawatan guru sekolah rendah dan menengah di negeri Sarawak pada 31 Julai 2022 adalah sebanyak 2,815 orang. Kekosongan penjawatan guru di sekolah rendah dan menengah di kawasan Parlimen Baram adalah sebanyak 250. Sekatan Pengeksportan Ayam Pedaging Hidup yang masih berkuat kuasa adalah bersifat sementara, iaitu sehingga harga dan pengeluaran ayam kembali stabil sepenuhnya. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata, kerajaan juga sedar peningkatan kos pengeluaran ayam berikutan kenaikan kos makanan ternakan dan pemberhentian ekspor memberi kesan kepada pulangan penternak. Menurutnya, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina sentiasa memantau dan mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dalam rantaian pengeluaran bekalan ayam termasuk di peringkat ladang bagi memastikan bekalan dan kelangsungan pengeluaran ayam negara berada pada tahap optimum dan stabil. Baik, seorang lelaki yang dikhawatiri lemas selepas dihanyutkan arus deras ketika mancing di kawasan loji air Semantan, Kampung Lengkong di Bentong kemarin ditemui lemas. Mayat mangsa Amiruddin Ashraf Mat Saman, 26 tahun, ditemui dalam keadaan terapung pada jarak 1.5 km dari lokasi kejadian. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata, mayat mangsa ditemui pada jam 10.28 pagi tadi oleh unit pasukan penyelamat di air PPDA dan pasukan K9. Katanya, operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kedua dimulakan pada jam 8.30 pagi dengan kawasan pencarian diperluas hingga 5 km dari lokasi kejadian. Operasi melibatkan 55 orang termasuk anggota dan balai bomber dan penyelamat BBP Bentong dan BBP Karak sambil dibantu pihak polis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, rela dan orang awam. Baik, pastikan saya berat sekali lagi kembali selepas ini. Jelajah spasi keluarga Malaysia, udah berlabur ke bumi kenyala, ajulah nanggap pameran kementerian dan jualan ke logam Malaysia. Aram kita nurun ke hari kejaya, jamin kerja ke logam Malaysia. 5-7 Ogos 9 pagi sampai 9 malam Di dataran perayaan Petrajaya Kuching, aram kita sama berambil. Baik, bertemu kembali dan untuk segmen terakhir, segmen notifikasi. Baik, ini berita baik untuk seluruh keluarga Malaysia bila Maha 2022 ataupun Maha kembali
untuk tahun ini. Dan Majlis Perasmian MAHA 2022 akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 6 Ogos 2022 pada Sabtu jam 10 pagi di Maib Serdang. Dengan tema yang dibawakan untuk MAHA kali ini iaitu Security Makanan untuk Masa Depan. MAHA sebelum ini terpaksa ditangguhkan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19 dan juga kawasan Maib dijadikan sebagai pusat kuarantin dan juga rawatan COVID-19. Anda boleh saksikan majlis perasmian ini secara langsung di TV1 dan juga di saluran berita RTM. Dan dalam pada itu juga, Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia kini meluaskan sayap ke negeri Sarawak di mana akan diadakan GAKM di Dataran Perayaan Petrajaya Kuching Sarawak pada 5 hingga 7 Ogos 2022 bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. Anda masih lagi perlu mengamalkan SOP yang ditetapkan untuk mengelakkan penularan COVID-19. Dan seterusnya, Riuh Now di Dataran Pahlawan Melaka bermula 5 Ogos sehingga 7 Ogos ini di mana anda boleh datang dan juga memeriahkan suasana di sana kerana terdapat pelbagai aktiviti menarik antaranya kedai pop-up, persembahan, minuman, pameran seni, bengkel kreatif dan pelbagai lagi. Baik, seterusnya. Wabak yang disebabkan oleh virus influenza bermusim akan menyebabkan demam selsema yang ringan pada kebanyakan individu. Mempunyai gejala jangkitan influenza, segera berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga rawatan lanjut dan sekiranya gejala bertambah teruk seperti demam dan batuk atau sakit tekak yang berterusan. Baik, seterusnya, kita boleh bantu lindungi keluarga dan kenalan yang berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 yang teruk dengan menyokong mereka mendapatkan vaksin atau dos penggalak mereka. Kongsi fakta yang betul tentang vaksin, semak dos yang disyorkan oleh pihak kesihatan untuk mereka, sokong mereka untuk ke pusat vaksinasi, ingatkan mereka untuk mendapatkan vaksin atau dos penggalak berikutnya dan juga galakkan mereka untuk terus mengamalkan langkah pencegahan walaupun telah mendapatkan vaksinasi. Dan seterusnya, amalkan 3T, elak jadi mangsa skamer. Apakah yang dimaksud dengan 3T? T yang pertama, tanya, dapatkan maklumat peniaga. Kedua, teliti, nilai sama ada harga ditawarkan too good to be true dan juga tidak terburu-buru dalam melakukan sebarang urusan khususnya dalam e-perbankan dan sebagainya. Baik, hebat tadi mengakhiri Pastikan Sahih hari ini. Terus kibarkan bendera kerana keluarga Malaysia akan teguh bersama. Terima kasih kerana menonton Pastikan Sahih hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu berikutnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.